Suspek lelaki itu mengakui memasukkan mangsa ke dalam beg pakaian. Suspek mengaku membuang beg pakaian itu ke dalam gaung. Kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun dipercayai hilang dari jagaan pengasuhnya di kuartus Hospital Langkawi. Pihak polis menerima maklumat mengenai kehilangan kanak-kanak itu dikenali sebagai Nur Aisyah Ali Abdullah berusia 3 tahun pada jam 12.08 malam pada 3 Mac 2019. Ibu kanak-kanak itu seorang warga Indonesia berusia 31 tahun dikenali sebagai Rosmaliah Samo memaklumkan anak perempuannya itu telah dijaga oleh teman lelakinya yang merupakan warga tempatan dan telah pun berkahwin. Ibu kanak-kanak itu ada bertanyakan kepada lelaki terbabit di mana anaknya berada, namun dimaklumkan sudah diserahkan kepada pihak ketiga untuk dijaga. Berikutan itu, wanita terbabit kemudian membuat laporan polis berhubung kejadian itu. Hasil siasatan awal, pihak polis mendapati wanita itu mengenali suspek berusia 37 tahun yang sering ke tempat kerjanya di Pulau Pinang awal November 2018 sebelum mereka jatuh cinta. Namun akhir bulan sama, wanita itu ke Langkawi dan tinggal bersama suspek dan isterinya di sebuah rumah di kuartus Hospital Langkawi. Bagaimanapun, awal Januari tahun 2019, isteri suspek yang bekerja sebagai jururawat di hospital itu mengesan hubungan antara suaminya dengan wanita berkenaan. Selepas rahsia mereka terbongkar, wanita itu kemudian dihantar ke tempat kerjanya di sebuah restoran di Kampung Bohor Tempoyak pada Maksirat, namun anaknya tidak diserahkan kepadanya. Akhir bulan Februari 2019, wanita terbabit pergi ke rumah suspek dan mendapati anaknya tiada di situ. Malah sebaliknya dimaklumkan anaknya sudah diserahkan kepada pihak lain yang tidak dikenali. Setakat ini, pihak polis sedang mengesas suspek dan isterinya yang dipercayai terbabit dalam kes ini. Hubungan itu, polis sedang mengesas suspek Ramlan Abdul Rashid 37 tahun dan isterinya Wan Roslinda Wan Yusof 40 tahun. Pada 5 Mac 2019, suami isteri yang dikehendaki polis ini berjaya ditahan pihak polis. Kedua-dua mereka itu ditahan di Ampang, Selangor pada jam 4 petang. Polis akan membawa mereka pulang ke Langkawi pada 6 Mac 2019 untuk mendapatkan perintah tahanan reman bagi membantu siasatan. Bagaimanapun, kanak-kanak terbabit tidak berada bersama mereka dan polis masih menyiasat mengikut Seksyen 48/2 Akta Kanak-kanak. Pada 6 Mac 2019, mayat mangsa ditemui di Jalan Gunung Raya Langkawi. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Langkawi Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim selepas suami isteri yang menjadi suspek utama kes ini menunjukkan lokasi kanak-kanak itu ditinggalkan. Selain itu, suspek lelaki itu mengakui memasukkan mangsa ke dalam beg pakaian. Suspek mengaku membuang beg pakaian itu ke dalam gaung. Berdasarkan siasatan awal, suspek lelaki membawa polis ke lokasi sebelum menunjukkan tempat mayat kanak-kanak itu dibuang pada jam 11 pagi. Menerusi bantuan unit anjing pengesan K9 dan anggota unit forensik polis Diraja Malaysia, mayat ditemui hanya tinggal beberapa cebisan sahaja. Malah cebisan itu ditemui dalam kawasan gaung yang curam, iaitu kira-kira 30 meter dari jalan raya yang menghala ke puncak Gunung Raya. Ketua polis itu berkata kedua-dua suspek akan direman pada 7 Mac 2019 dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Lelaki itu mendakwa melakukan perbuatan itu kerana panik selepas isterinya memberitahu mangsa berkenaan sudah tidak bernyawa. Suspek mendakwa mangsa tiba-tiba jatuh sakit dan dia meminta isterinya memeriksa kanak-kanak terbabit. Wanita itu memberitahu mangsa sudah mati, menyebabkan lelaki terbabit panik kemudian membuang mayat mangsa ke Jalan Gunung Raya Langkawi. Namun polis masih menyiasat motif sebenar dia bertindak sedemikian. Dakwaan mangsa mengalami sawan juga tidak boleh disahkan kerana masih dalam siasatan. Menurut jiran suspek, dia kerap terdengar suara kanak-kanak menangis yang berlarutan pada waktu malam tetapi tidak mengesyaki apa-apa kerana mungkin suara anak kaki tangan di kuartus itu. Suara kanak-kanak itu didengari sekitar jam 1 pagi, namun suara suami isteri itu tidak kedengaran. Jiran suspek tidak mengetahui ada kanak-kanak lain tinggal bersama suami isteri itu kerana mereka mempunyai 4 anak yang masih kecil. Namun suami isteri itu kelihatan tenang dan baik dengan jiran tetangga. Tiap pagi lelaki itu hantar isterinya pergi dan pulang dari kerja kerana dia tidak bekerja. Ujian saringan air kencing terhadap suspek lelaki terbabit mendapati dia negatif dari pengaruh dadah. Ikut penceritaan ibu mangsa, dia telah pergi ke rumah suspek pada 22 Februari 2019. Masa di rumah suspek,
Anak lelaki suami isteri terbabit yang berusia 4 tahun mengatakan Alia dah mati. Hati seorang ibu kuat mengatakan anaknya sudah tiada. Bagaimanapun dia yang berasa tidak sedap hati kemudian sekali lagi ke rumah pasangan terbabit di kuartus Hospital Langkawi keesokan harinya. Namun kanak-kanak terbabit memberitahu bapanya sudah menyerahkan Nur Aisyah kepada orang lain. Ketika itu dia mengecaki sesuatu tidak kena dan antara percaya atau tidak anaknya sudah tiada kerana mustahil seorang budak bercakap bohong. Lelaki itu ada datang ke hostel berhampiran tempat kerjanya dan berjumpanya seperti biasa, namun berdolak dalih memberitahu anaknya dalam keadaan sihat di bawah jagaannya dan dia akan mau bertemu dengannya tidak lama lagi. Mereka menjalinkan hubungan sulit selama 4 bulan dan lelaki itu mau pulang ke rumahnya di kuartus sepanjang tinggal di kuartus itu. Hubungannya dengan isteri lelaki berusia 40 tahun itu sangat baik. Bagaimanapun wanita itu berjaya menghidup hubungan sulit mereka apabila tersilap membalas WhatsApp dengan isterinya melalui telefon bimbit lelaki berkenaan. Dia kemudian keluar dari rumah berkenaan sejak 27 Januari 2019 untuk bekerja di kedai makan dan sepanjang tempoh itu dia tidak pernah bertemu dengan anaknya. Disebabkan rindu untuk bertemu dengan anak, dia pergi ke rumah mereka pada 22 dan 23 Februari 2019 tetapi kecewa apabila dimaklumkan anaknya tidak ada dalam jagaan mereka. Berikutan itu dia ke Pulau Pinang dan pulang semula ke Langkawi pada 28 Februari 2019 sebelum suami isteri itu datang bertemunya dan memujuk tinggal bersama mereka, tetapi dia enggan kerana mereka tidak mahu memberitahu di mana anaknya berada. Sepanjang tinggal bersama lelaki itu di kuartus berkenaan, anaknya pernah ditampar beberapa kali di depan matanya. Malah dia pernah dipukul lelaki itu. Ketika tinggal bersamanya di kuartus itu, dia cuba untuk melarikan diri tetapi dihalang teman lelaki kerana dia mengunci mangga pintu. Isterinya memberitahu yang suaminya pernah membawa perempuan lain pulang dan tinggal bersama di kuartus sebelum ini menyebabkan dia tidak kisah apabila suaminya membawa wanita itu pulang ke rumah. Dia seorang yang padas baran dan suka pukul kalau tak ikut cakap dia. Malah isterinya pernah menjadi mangsa dan dia kurang yakin isterinya terbabit bersubahat dalam perkara ini. Forensik juga sudah merampas beberapa bahan bukti bagi membantu siasatan. Polis juga akan menyambung semula pencarian bahagian lain anggota badan mangsa yang belum ditemui lagi. Polis merampas toto yang mempunyai beberapa titisan darah di rumah suspek. Toto itu dirampas unit forensik pada 3.30 petang 6 Mac 2019 di bilik tidur mangsa. Setakatnya pihak polis tidak menolak kemungkinan ada unsur penderaan terhadap mangsa. Toto itu telah dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis bagi membantu siasatan. Selain itu, pihak polis meneruskan temubual dan soal siasat terhadap pasangan terbabit untuk siasatan lanjut. Polis turut merakam percakapan semua anak pasangan terbabit bagi membantu siasatan. Anak suspek terbabit berusia antara 3 hingga 12 tahun dirakam percakapan mereka di Pusat Temuduga Kanak-Kanak CIC di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur. Percakapan kanak-kanak berbeza dengan orang dewasa, jadi polis terpaksa membawa mereka ke IPK Kuala Lumpur untuk merakam percakapan. Polis juga mengambil sampel darah pasangan suspek itu untuk membantu siasatan susulan penemuan titisan darah. Pada toto memandangkan suspek wanita mengatakan suaminya pernah memukul mangsa. Polis juga bimbang anggota badan mangsa sudah dimakan binatang buas dalam hutan berkenaan dan polis meluaskan kawasan pencarian yang agak mencabar kerana hutan tebal. Pencarian pada 7 Mac 2019 terpaksa dihentikan memandangkan kawasan itu berbahaya kerana gaung dalam sehingga menyukarkan pihak berkuasa mencari anggota badan mangsa. Selain itu, polis merampas 2 penyangkut baju dan pakaian dipakai suspek lelaki dalam siasatan semula di rumah suspek di kuartus Hospital Langkawi pada 8 Mac 2019. Pada 20 Mac 2019, suspek lelaki berdepan hukuman gantung sampai mati selepas dihadapkan di Mahkamah Magistrate Langkawi atas tuduhan pembunuhan ini. Tertuduh Ramlan Abdul Rashid, 37 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Rizwan Saleh. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa kepada hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Tertuduh yang berbaju lokat tiba di pekarangan mahkamah sekitar 8.50 pagi diiringi polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi. Dakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Negeri Kedah, Katrin Nada Harun, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Ada jaminan ditawarkan kepada tertuduh. Perbicaraan bagi kes ini masih dijalankan di mahkamah. Kita mendoakan mangsa mendapat keadilan yang sewajarnya dan diharapkan keluarga mangsa tabah menghadapi dugaan ini. Manusia apabila hilang simpati dan kewarasan akal sanggup melepaskan amarah kepada insan yang tidak berdosa. Apakah kesalahan mangsa sehingga dia diperlakukan sedemikian rupa? Taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ajal menjemputmu.
Sekian, terima kasih.